Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Wala hawla wala quwwata illa billah. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل على الله توكلنا. حسبنا الله ونعم الوكيل على الله توكلنا. حسبنا الله ونعم الوكيل على الله توكلنا. لرضاء الله تعالى الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا زدنا علما وفهما يا كاشف المشكلات. اكشف الحجب عن وجوه هذه المعاني حتى نطلع على خفيات هذه المسائل واحفظنا من الخطأ والضلال فأنت موفق كل أمر وأنت علام الغيوب برحمتك يا أرحم الراحمين. وهب لنا يا وهاب علما وحكمة ولرزق يا رزاق كلنا مسهلا وبالخير يا فتاح فافتح لنا وبالهدى وبالعلم كلنا يا عليم مفضلا. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. والحمد لله رب العالمين. آمين يا رب العالمين. الحمد لله. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hadirin hadirat rahimakumullah, para muhibbin, pecinta majelis ilmu, insan pilihan Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih lagi memberikan peluang dan ruang kepada kita untuk mengecapi nikmat kehidupan serta diberi taufik oleh Allah pada saat dan ketika ini dapat sama-sama kita berhimpun di dalam taman-taman syurga majlis ilmu. Diharapkan hadirin hadirat sekalian sihat wal afiah insya-Allah, senantiasa dalam rahmat dan redha Allah Subhanahu wa taala, dimurahkan rezeki rohani jasmani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Insya-Allah sama-sama kita menghadirkan niat yang baik, niat yang betul. Moga Allah selamatkan hati kita daripada terdapat niat-niat yang menjadi asbab amalan kita ditolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah, untuk tidak melengahkan waktu, sambungan kita tauhid kita pagi ini, Risalah Al-Misbahul Munir, edisi Rumi, muka surat 7. Perenggan
Perenggan. Perenggan. Pertamanya ucap. Kita tanya perenggan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Okey dah InsyaAllah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina amin ya rabbal alamin. Kata musannif, pertamanya yakni daripada rukun Islam. Pertama daripada rukun Islam, mengucap dua kalimah syahadah. Mengucap dengan makna menuturkan dengan lidah. Bagi mereka yang kuasa bertutur. Ada pun orang-orang yang tidak direzekikan sifat penutur, dalam arti kata dia bisu, maka digantikanlah dengan ucapan lidahnya dengan isyarat, dengan bahasa isyarat. Jadi mengucap dua kalimah syahadah, yaitu dua kalimah syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ucapan dua kalimah syahadah, yang mana syahadah ini merupakan rukun qauli di dalam sembahyang juga. Maka wajiblah kita membacanya dengan betul, dengan makhraj yang betul. Seandainya kita baca dengan makhraj yang salah sehingga mengubah arti dan maksudnya, maka tidak sahlah sembahyang selagi tidak diulang dengan bacaan yang betul. Kalau bersyahadah dalam solat dibaca dengan salah, kemudian tidak diulang dengan bacaan yang betul, maka tidak sahlah sembahyang. Kerana bersyahadah ni masuk dalam rukun qauli. Apa maksud rukun qauli? Rukun bacaan yang wajib dalam solat, wajib dibaca dengan memperdengarkan suara pada telinga kita sendiri. Sama ada laki-laki ataupun perempuan, sama tuntutan dia. Sama ada solat fardu ataupun solat sunat ataupun solat qada, sama lah. Wajib kita bersyahadah tu dengar telinga, suara bukan angin. Dengar suara bukan angin. Kalau angin tak sah. Kalau bersyahadah rukun-rukun qauli, Fatihah, takbiratul ihram, salam. Kalau bersyahadah dengan tidak memperdengarkan suara pada telinga, tidak sahlah kalau tak diulang dengan bacaan yang betul. Sama ada imam ataupun makmum, sembahyang jahar ataupun sembahyang sir, sama. Mesti wajib memperdengarkan pada telinga. Erti dua kalimah syahadah. Erti ni dengan makna alih bahasa, terjemah. Kalau kita bahasa Melayu, terjemah Melayu. Kalau bangsa Cina, terjemahlah Cina. Coceng. Kalau India, terjemah India dia. Kalau orang Arab, tak payah terjemah dah lagi dalam bahasa dia. Tu erti ni makna terjemah. Ada pun maksud dia, maksud syahadah ni luas. Maksud syahadah ni tidak ada penghujung. Kerana dia ada bersangkut paut dengan sifat Allah. Yang mana dulu Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, dalam bacaan kitab kita ni yang pertama kali dulu, khatam dulu, kita dah huraikan, dah bahaskan serba sedikit maksud yang tersirat di sebalik ucapan syahadah la ilaha illallah. Sebab tu maksudnya luas, maksudnya sangat-sangat luas, tidak terhingga, tidak terhitung, kerana maksud kerana sifat Allah Subhanahu wa taala itu tidak terhingga. Maka
makna atau maksud yang tersirat di sebalik syahadah kita ni, penyaksian kita ni, pengakuan kita ni, ikrar kita ni, sumpah setia kita ni sangat-sangat luas. Kemudian apa yang kita belajar dalam kitab akidah ni yang bersangkut paut dengan Allah dan yang bersangkut paut dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah secebis daripada maksud yang tersirat di dalam syahadah itu. Apa yang kita belajar, sifat yang bersangkut paut, yang wajib, yang mustahil, yang harus bagi Allah, yang wajib, yang mustahil, yang harus bagi Rasul, itu adalah di antara maksud yang sekelumit maksud yang tersirat di sebalik syahadah itu. Jadi bagi kita yang bersyahadah, wajiblah kita mengerti, memahami apa yang kita syahadahkan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita tuturkan, apa maksud dia. Apa maksud orang yang berikrar Allah Tuhan Muhammad Rasul? Apa maksud? Bagaimana keadaan kelakuan zahir batin orang yang mengaku, yang berikrar Allah Tuhan Muhammad Rasul? Baik, aku menyaksi, makna aku menyaksikan dengan lidah. Aku menyaksi dengan lidah, dan aku mengaku, makna aku menerima, aku meyakini, aku membenarkan dengan lidahku bahawa tiada Tuhan melainkan Allah Subhanahu wa taala. Melainkan Allah Subhanahu wa taala. Yakni kita mengaku, kita membenarkan, kita menyungguhkan tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan sebenar-benar melainkan Allah. Jadi di sini ada sebut perkataan Tuhan. Apa Tuhan? Tuhan itu siapa? Apa sifat sebagai Tuhan? Apa sifat Tuhan? Jadi ini yang dihuraikan supaya kita mengenal dan memahami Tuhan itu apa sifat dia. Bukan sekadar menyebut, tapi kita tidak memahami maksud Tuhan itu, sehingga disekutukan Tuhan dengan yang lain. Wal'iyadzubillah min dzalik. Jadi aku menyaksi dan aku mengaku bahawasanya tiada Tuhan, yakni tiada Tuhan yang sebenar-benar melainkan Allah. Sewaktu kita bertutur tiada Tuhan tu, di dalam hati kita dah memang i'tiqad, dalam hati kita dah memang mengiktikadkan, dah memang sedia dah dalam hati kita, dah memang hati kita sentiasa menyungguhkan Allah lah Tuhan yang sebenar. Ada pun yang kita kata tiada Tuhan, maknanya yang selain Allah. Tiada Tuhan makna yang selain Allah tu yang tiada. Ada pun Allah tu wajib wajib ada. Jadi jangan dinafikan, jangan dimasukkan Allah dalam perkataan tiada Tuhan tu. Jangan dimasukkan Allah dalam perkataan tiada Tuhan. Makna yang selain, yang dinafikan itu yang selain Allah. Tiada Tuhan makna yang selain Allah maksudnya. Contohnya saya ada RM10. Dalam poket saya ada RM10, tapi tak ada lah. Tak ada. Contohlah kalau ada. Ada RM10 sekarang. Tiba-tiba bila saya keluar nanti ada jemaah minta, contohnya ataupun ada bro, nak RM5, saya kata minta maaf, tak ada duit. Apa maksud tak ada duit? Tak ada duit yang nak bagi. Dalam keadaan saya kata tak ada duit tu, saya sedar, saya tahu, saya yakin dalam poket saya ada RM10. Bukan maksud saya kata tiada duit tu dengan makna saya menafikan duit yang dalam poket. Faham tak? Tiada yang nak bagi. Waktu saya sebut tak ada duit tu, maknanya saya faham tiada duit tu yang nak bagi. Saya sedang, saya tahu, saya yakin, saya jazam bahawasanya dalam poket saya ada RM10. Bukan yang saya nafikan tiada duit tu, yang dalam poket ni dah. Yang nak bagi tu tiada. Sama gini. Tiada Tuhan makna yang selain Allah. Ada pun Allah dah memang kita i'tikadkan. Kalau seandainya waktu kita menyebut tiada Tuhan, kita masukkan sekali Allah dalam maksud tiada Tuhan tu, jadi kafir. Nanti jadi murtad, nanti jadi syirik. Faham tak tu?
Jadi nak bertahlil kena pasti. Tiada Tuhan maksudnya yang selain Allah. Apa Tuhan? Itulah sifat Tuhan. Yang adanya sedia kala, yang zatnya sedia kala, yang zatnya bukan berjirim, bukan berjisim. Kan kita dah belajar dulu. Makna tak ada yang macam tu, tak ada kecuali Allah sahaja yang memiliki sifat-sifat. Jadi Allah sajalah Tuhan. Nak cari yang lain tiada, kerana tiada yang bersifat seperti Allah. Tiada yang zatnya seperti Allah, tiada yang bersifat seperti Allah, tiada yang perbuatannya seperti Allah. Jadi yang dinafikan itu selain Allah. Seandainya ditanya, ada tak sesuatu yang lain yang zatnya sedia kala, yang zatnya tidak bertempat, yang zatnya bersifat dengan segala sifat kesempurnaan, yang zatnya maha suci dari sebarang kekurangan? Ada tak? Jawabnya tiada. Hanya Allah sahaja yang demikian. Selain Allah tidak ada. Dan satu lagi nak menafikan perkara yang boleh jadi ada di dalam zihin, di dalam akal fikiran kita. Manusia ni sebab akal ni dia boleh fikir macam-macam, boleh congak macam-macam, boleh fardukan macam-macam. Seandainya dalam fikiran manusia ni mengatakan boleh jadi barangkali akan ada Tuhan ataupun ada Tuhan yang selain daripada Allah. Andai kata di dalam fikirannya ada demikian, mustahil. Jadi ada dua benda yang dinafikan situ. Yang pertamanya tadi tu, tiada Tuhan dengan makna yang selain Allah. Tak ada. Nak cari Tuhan yang selain Allah tak ada. Allah saja Tuhan. Dan yang kedua, menafikan kebarangkalian. Seandainya ada di dalam fikiran manusia mengatakan ada yang selain Allah pun mustahil. Congaklah bagaimanapun, gambarkanlah, khayalkanlah macam mana pun, mustahil ada yang selain Allah. Mustahil ada yang selain Allah. Allah sahajalah Tuhan yang sebenar-benarnya yang berhak disembah. Habis. Dan aku menyaksi dan aku mengaku, yakni dengan lidah, bahawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu Rasulullah, utusan Allah. Rasulullah atau utusan Allah. Perwakilan daripada Allah untuk menyampaikan apa yang dikehendak oleh Allah kepada kita hamba. Dikatakan juga Rasul sallallahu alaihi wasallam ini adalah juru bahasa Tuhan. Juru bahasa Tuhan. Juru bahasa Tuhan. Apa maksud juru bahasa Tuhan? Dengan asbab dibangkitkan, diutuskan Rasul sallallahu alaihi wasallam ataupun rasul-rasul yang lain alaihi wassalatu wassalam, kita hamba boleh mengetahui, kita hamba boleh mengerti apa yang dituntut oleh Tuhan pencipta alam ini kepada diri kita. Seandainya tidak dibangkitkan para rasul alaihi wassalatu wassalam, bagaimana untuk kita mengetahui apa yang diperintah, apa yang disuruh, apa yang nak dikhabarkan oleh Allah kepada kita? Jadi itu di antara hikmah dan faedah Allah Ta'ala mengutuskan para nabi dan para rasul, kerana ada benda-benda yang Allah nak menyampaikan kepada hamba. Di antaranya supaya kita hamba ni mengetahui adanya Tuhan yang menjadikan dan sebagainya. Ada amal ibadah yang diperintahkan oleh Allah, ada perkara yang dilarang oleh Allah, ada undang-undang yang tertentu yang diperintah oleh Allah ke atas diri kita mukallaf, atas diri kita hamba. Contohnya, kita dapat mengetahui nama bagi Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, bahkan yang menciptakan seluruh alam ini namanya Allah. Kalau tidak ada Rasul yang menceritakan, mustahil untuk kita mengetahui Tuhan itu pencipta alam ini namanya Allah. Mustahil. Kita nak tahu daripada mana? Kita nak tahu daripada mana? Kalau bukan asbabnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Sebab itulah dituntut supaya mengenal Allah
wajib mengenal Tuhan. Wajib mengenal Tuhan, wajib mengenal Allah. Mengenal Allah, mengenal Tuhan ni hukumnya wajib mesti. Bagaimana kita nak melakukan, nak mendirikan, nak memperhambakan diri kepada Tuhan yang kita sendiri pun tidak kenal, yang kita sendiri pun tidak pasti. Sebab itulah hukumnya wajib mengenal Allah ni. Daripada mengenal Allah, itulah yang akan menimbulkan rasa takut, rasa malu, rasa kasih dan sebagainya. Yakin dan sebagainya. Dan rukun yang pertama inilah, iaitu mengucap 2 kalimah syahadat sebagai asas dan tunjang. Asas dan tunjang utama bagi seseorang Islam. Sehingga tidak dihukumkan dengan seseorang itu dengan Islam. Tidak dihukumkan orang tu Muslim. Tidak dihukumkan seorang tu Muslim kecuali yakni barulah dihukumkan, barulah wajib kita percaya bahawasanya dia tu adalah orang Islam, orang Muslim, ianya menyebut dengan lidahnya akan 2 kalimah itu. Makna kita tak boleh nak membenarkan seseorang itu Muslim kecuali dengan dia membuktikan yang dia tu Muslim dengan menuturkan 2 kalimah syahadat. Baru kita boleh ya kamu orang Islam. Pada zahir, zahirnya wajib kita percaya dia Muslim. Adapun hakikatnya, contoh dia berpura-pura, dia menipu. Seperti yang pernah berlaku, ada sedikit-sedikit yang bersyahadat di masjid sini, di masjid sana dengan tujuan sebenarnya nak mencari duit. Itu serah pada Allah. Hakikatnya kita tak tahu. Wajib bersangka baik dengan mana-mana orang yang bersyahadat. Jangan risau kalau tuan-tuan ada bagi derma, bagi sedekah, tolong orang macam tu, tetap tuan-tuan mendapat ganjaran pahala seperti yang dijanjikan oleh Allah meskipun mereka menipu. Faham tak? Jadi jangan kita nanti ada orang syahadah depan kita kata kau ni bohong. Kau ni bohong ni yang tak percaya ni. Tak, jangan. Kalau seandainya betul dia Muslim macam mana? Kenapa tak? Jadi jangan takut. Kalau kita bagi kebaikan kita, siapa yang bayar? Allah, bukan orang tu. Sebab tu tak rugi buat baik pada siapa-siapa. Hatta buat baik dengan binatang pun kita akan diberi pahala oleh Allah. Meskipun binatang tu tak membalas kebaikan kita. Apatah lagi manusia. Allah takkan mensia-siakan setiap kebaikan, kebajikan. Kebaikan yang kita buat pada orang lain, meskipun kebaikan kita tidak dihargai. Meskipun kebaikan kita dibalas dengan tuhmahan, cacian, fitnah, makian dan sebagainya. Kerana yang membalas amal itu adalah Allah, bukan makhluk. Terus berbuat baik meskipun orang tak hargai kebaikan kita. Apa tujuan kita buat baik? Nak redha Allah. Tujuan kita buat baik nak redha Allah, bukan nak redha makhluk. Sebab tu orang yang betul-betul dibuat baik kerana nakkan redha Allah, dia tak akan berhenti. Dia akan terus membuat kebaikan meskipun kebaikannya dibalas dengan cacian, makian. Sebab dah memang dia nak redha Allah. Dia yakin setiap kebaikan yang dibuat pasti akan mendapat balasan daripada Allah. Tapi kalau kita membuat kerana makhluk, nakkan redha makhluk, kita buat baik sebab nak orang redha dengan kita, di sinilah nanti kita akan jumpa ataupun kita akan dapati seseorang itu akan berhenti daripada membuat kebaikan. Dia akan berputus asa daripada membuat kebaikan kerana hatinya tidak ikhlas dalam ibadat. Orang yang ikhlas tidak akan pernah kecewa dengan kebaikan yang dia buat. Dia akan sentiasa seronok buat kebaikan sebab dia yakin setiap kebaikannya pasti dibalas oleh Allah. Allah tak mungkir janji. Kalau dia buat baik, orang tu balas dengan baik, itu kira bonus. Kita buat baik, orang hargai, itu kira bonus. Kita buat baik, orang tak balas dengan kebaikan, tak ada masalah. Tetap dapat apa yang dijanjikan oleh Allah. Itulah sebabnya kita ni disuruh, diwajibkan agar ikhlas.
di dalam ibadat. Orang yang ikhlas dia akan seronok buat ibadat. Dia takkan kecewa. Makilah, sumpahlah, fitnahlah. Apa lagi? Sakitkanlah hati dia tak peduli. Dia tetap bergembira dengan janji Allah. Janji Allah tu hebat ikhlas tu. Kita tak ikhlas. Kalau kita cakap, kita nasihat, orang lain tak nak dengar nasihat kita berasa berhenti dah. Malah dah kita nak nasihat. Tak berubah-ubah pun. Padahal kita 2 kali 5 juga. Malah dah nasihat dah. Tak ada faedah nasihat. Siapa kata tak ada faedah ni? Orang jahil aja yang kata tak ada faedah. Ataupun kecuali kita memberi nasihat dengan niat yang tidak itu betul tak ada faedah. Kalau kita memberi nasihat, berdakwah, mengajak orang bukan kerana Allah, memang tak ada faedah. Tapi kalau buat ikhlas memang ada faedah. Tetap diberi faedah, tetap mendapat faedah. Ikhlas. Jadi nak menghasilkan ikhlas tu kena mengaji lah, kena mengaji. Ikhlas ni kena cari. Jangan tunggu dia datang ketuk pintu rumah kita. Dia takkan datang. Kita kena cari. Mana nak cari ikhlas tu? Belajar ilmu tasawuf. Belajar ilmu tasawuf. Kerana ilmu tasawuf itu nak mendidik, nak mengajar kita menjadi orang yang ada ihsan dengan Allah. Ihsan yakni ikhlas dengan Allah. Orang yang berbuat baik. Ihsan itu muhsinin, orang yang berbuat baik. Makna dia menunaikan segala syarat dan rukun ibadat zahir dan batin. Tetapi orang-orang menyebut dari masyarakat. Baik. Ini hukum dunia. Mana-mana orang yang bersyahadah di atas dunia Muslim. Ada pun di sisi Allah belum pasti. Mana-mana orang yang bersyahadah, lidahnya mengucap la ilaha illallah, pada zahirnya atas dunia ni dia Muslim, dia orang Islam. Jadi wajiblah kita meraihkan dia seperti orang Islam yang lain. Sebagaimana hak-hak orang Islam, makna mestilah diberi pada dia. Dia boleh terima zakat, contohnya Adapun di sisi Allah itu terhenti di atas iman yang betul. Islam kita di sisi Allah, Islam kita nanti di hari kiamat itu kembali kepada pegangan yang betul di dalam hati. Apabila betul akidahnya, betul pegangannya, betul kepercayaannya terhadap Allah, Rasul, hari kiamat dan sebagainya, barulah dia dikatakan orang Islam di sisi Allah. Kalau di lidah, ini untuk habuan dunia. Siapa mengaku la ilaha illallah, akhirnya Islam dah tu. Adapun di hari kiamat, belum pasti. Adapun di sisi Allah, belum pasti. Meskipun yang mengucap tadi la ilaha illallah, menunaikan solat 5 waktu, berpuasa, menunaikan haji dan sebagainya, belum pasti dia orang Islam di sisi Allah. Kerana Islam di sisi Allah terhenti di atas iman yang betul. Apa maksud iman? Pegangan, kepercayaan, akidah yang betul dalam hati. Contohnya begini. Dia mengucap 2 kalimah syahadat, dia solat 5 waktu, haji umrah macam biasa, tutup aurat macam biasa. Tetapi pegangan dia, akidah dalam hati dia memiliki pegangan dan kepercayaan. Contohnya, dia mempercayai bahawasanya Allah Ta'ala itu memiliki tubuh badan, memiliki tangan, memiliki kaki, memiliki muka, berjirim, berjisim, bertempat. Ini orang ni lah yang dimaksudkan tadi Muslim di atas dunia, hakikatnya di sisi Allah dia kafir. Sebab apa? Imannya salah, pegangannya salah terhadap Allah. Meskipun zahirnya solat 5 waktu. Faham ke tidak? Sebab tu suruh belajar. Kalau tak belajar, taknya faham. Kalau tak belajar, yang kita faham, asalkan solat Islam. Belum tentu. Islam ni ada 2, satu Islam dunia, satu Islam akhirat. Islam di sisi manusia, Islam di sisi Allah.
Islam di sisi manusia cukup dengan berlakon syahadah pun tak apa dah. Berlakon syahadah la ilaha illallah syahadu an la ilaha illallah, Islam lah. Ada pun sisi Allah dah. Allah tahu dalam hatinya tidak beriman. Allah tahu dalam hatinya banyak keraguan, kesangsian. Allah tahu dalam hatinya memiliki pegangan yang salah terhadap Allah. Tapi benda itu dalam hati, tidak ada orang lain mengetahui melainkan Allah. Meskipun dia perbuatan macam ni, sembahyang, puasa, bangun tahajud, puasa Isnin Khamis, ngaji, mengajar, tapi Allah tahu rupa-rupanya dalam hatinya memiliki akidah yang sesat. Dia tak yakin dengan Allah, tak yakin dengan Quran sepenuhnya. Hatinya berbelah bagi. Ada yang dia percaya, ada yang dia tolak. Ada hukum Allah, hukum hakam Allah yang dia terima, ada hukum hakam Allah yang dipertikaikan. Dalam hati dia. Tapi zahir solat. Banyak golongan macam ni. Banyak golongan macam ni. Jadi hati-hati. Kalau seandainya kamu demikian, sesungguhnya kamu hanya Islam di atas dunia, kamu hanya Islam di sisi manusia sahaja, ada pun di sisi Allah kamu kafir, kamu munafik. Munafik ni apa? Orang yang menyembunyikan kekafiran dia dengan memakai pakaian Islam, dengan melakukan perbuatan orang Islam, dengan bertutur seperti pertuturan orang Islam, hakikat hatinya tidak meyakini Allah. Hati tak yakin, hati tak sepenuhnya. Bukankah iman tu maksudnya yakin? Yakin, sepenuh hati terima, sepenuh hati percaya Quran, sepenuh hati percaya isi kandung Quran, sepenuh hati percaya hukum hakam yang ada dalam Quran. Bukan percaya separuh, mempertikaikan separuh. Banyak golongan macam ni. Tapi solat, itulah kata tadi, Allah malang. Itulah penting, suruh belajar, mari belajar. Jangan syok sendiri. Jangan syok sendiri. Syok sendiri berasa beriman dah, aku ni dah semaya, haji dah pergi, umrah dah buat, aku ni orang Islam. Ya, Islam atas dunia. Sisi Allah dah. Faham dah bagi tahu ni. Jangan nanti ada yang terperanjat pula kekal dalam neraka. Kenapa ya Allah kekal dalam neraka dulu? Atas dunia sembahyang semua kuat. Kenapa lah sekarang ni kekal dalam neraka? Rupa-rupanya waktu hidup atas dunia dulu akidahnya tak sah. Macam mana nak tahu akidah betul tidak? Tak nak belajar ilmu akidah. Mentang-mentang dah lahir di kalangan ibu bapa yang Islam, kita tak nak ambil peduli belajar. Sombong. Sombong macam dah pandai, macam dah gerti. Sombong. Jadi itu balasan orang sombong. Balasan orang sombong. Sombong ni kata Melayu, Arab ni kata takabur. Orang takabur itulah balasan dia. Orang yang sombong, Allah akan tegah dia daripada mendapat benda yang sebenar. Selagi ada sombong, selagi itu kita akan terhalang daripada benda yang baik, benda yang sebenar. Kita akan berkekalan duduk dalam benda yang tak sebenar. Kita tak boleh nak terima yang sebenar tadi sebab ada sombong. Kita mengaku betul, padahal akidah kita salah. Kita mengaku ramalan kita dah betul, padahal banyak benda yang kita, undang-undang ibadat yang kita langgar tanpa kita sedar. Na'udzubillah min zalik. Beruntunglah orang-orang yang Allah pilih jadi penuntut ilmu. Alhamdulillah, beruntunglah. Beruntung sangat-sangat. Daripada belajar tu dapat petunjuk hidayah daripada Allah. Allah yang nak memaklumkan benda ni pada kita. Sebab Allah tahu ada lagi banyak benda yang kita tak tahu, ada banyak lagi benda yang penting-penting dalam ibadat kita tak faham. Sebab tu dengan kasih sayang Allah pilih. Meskipun kita ni pendosa, ahli maksiat, leka, lupa kasihkan dunia, Allah panggil, mari belajar. Sebab di sini Allah nak taburkan petunjuk Allah. Yang tak tahu jadi tahu, yang tak faham jadi faham. Daripada sini kita nampak Allah selama ni salah, Allah selama ni aku silap. Tak apalah. Tu tanda Allah selamatkan. Dalam kelekaan, dalam kesesatan dah lama sesat dah. Allah ambil jemput, baru nampak yang diri sesat, baru tahu yang diri sesat, baru tahu yang diri salah. Alhamdulillah.
Biar kita tahu kita sesat, kita salah waktu hidup daripada tahu sesat selepas mati. Lepas mati baru tahu sesat. Na'udzubillah. Tak boleh baiki dah tuan-tuan. Tapi sekarang ni tak ada istilah lagi terlewat dah. Tak ada istilah terlewat. Kalau siapa mana yang duduk dalam majlis ilmu, Allah akan bagi, Allah akan sedarkan yang kita ni salah, yang amalan kita banyak tak betul, yang akidah kita banyak menyimpang. Tu Allah sayang lah tu, Allah nak selamatkan lah tu. Jadi betul lah apa yang Nabi kata. Orang yang Allah Ta'ala pilih duduk dalam majlis ilmu itu adalah orang yang Allah nak selamatkan daripada neraka Allah. Orang yang Allah pilih duduk dalam majlis ilmu, nak dengar ilmu adalah orang yang Allah nak selamatkan dia daripada neraka Allah. Wujud, alhamdulillah. Duit berjuta pun tak boleh beli, tuan-tuan. Yang namanya hidayah ni ataupun taufik ni tak boleh beli. Tuan-tuan ada 10 juta dalam tangan, tak boleh beli taufik. Pertolongan Allah tu tak boleh beli. Allah bagi kepada siapa yang dia kehendak. Itu hak dia. Itulah sifat Tuhan. Itu sifat Tuhan. Dia bebas nak memilih siapa sahaja. Dia bebas nak pilih siapa-siapa. Itu hak dia, itulah Tuhan. Dia tak terikat dengan siapa-siapa. Itu Tuhan. Dia tak peduli. Kita tak ada kepentingan pada Allah. Tapi Allah sangat penting dalam kehidupan kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan Allah pilih semua kita Muslim, mukmin belajar mengaji, terutama ilmu akidah. Terutama ilmu akidah. Ilmu yang sangat ramai orang tak nak mengaji. Ilmu yang sangat ramai orang buat tak peduli. Padahal ilmu akidah ni nombor 1. Tu asas, tunjang ibadat. Puasa, zakat, haji, umrah, apa sahaja amal-amal soleh, membuat taat, meninggalkan maksiat, semuanya berpaksi kepada akidah yang betul. Kalau akidah salah, buatlah amal soleh, tinggalkanlah apa maksiat pun, kita tak akan dapat faedah daripada amal yang kita buat. Sebab Allah takkan terima amal yang dibuat oleh orang kafir. Tak beriman ni mana kafir lah. Kafir ni bukan makna Cina. Kafir bukan makna India. Kafir ni makna memiliki pegangan yang salah terhadap Allah. Tak kisah Melayu tak Melayu. Tak semestinya Melayu tu Muslim. Tak semestinya Melayu tu beriman. Tak semesti. Banyak je yang Melayu yang mempertikaikan Quran. Betul? Tapi solat. Dirinya syok sendiri masa aku ni beriman. Aku solat. Na'udzubillah. Itulah kejahilan. Musibah, fitnah daripada jahil agama tadi. Makan diri sendiri. Makan diri sendiri. Betul lah kata Al-Imam Al-Haddad, sifat kebodohan, sifat kejahilan terhadap agama, lebih-lebih lagi tentang akidah ni, lebih berbahaya, lebih bahaya, lebih dahsyat, lebih jahat, lebih keji, lebih teruk lagi daripada kejahatan orang kafir harbi yang memusuhi umat Islam, yang membunuh orang Islam. Kebodohan dalam diri kita terhadap agama ni lebih teruk daripada itu lagi. Lebih jahat lagi daripada itu. Lebih bahaya lagi daripada itu. Kenapa? Kebodohan kita tentang agama ni boleh mengheret diri kita jadi kafir dengan Allah. Meskipun kita duduk dalam aman damai. Meskipun kita duduk dalam negara yang tak ada peperangan. Tapi sebab kebodohan tadi tu, kejahilan, kesombongan kita terhadap agama tu, boleh menarik diri orang yang duduk dalam keselamatan, kesihatan, keamanan, kekayaan ni tadi jadi kafir, tuan-tuan. Ada pun senjata yang ada di tangan orang kafir hari takkan boleh menarik iman yang ada dalam hati orang Islam. Sembelihlah, dia tetap mati dalam beriman. Tanamlah dia hidup-hidup, dia mati syahid. Betul? Ada pun kita yang duduk dalam keadaan selesa ni, mewah, kaya, apa lagi? Bahagia, aman damai. Ramai yang murtad dalam keadaan sedar ataupun dalam keadaan tak sedar. Sebab daripada apa tadi? Bukan sebab senjata, tuan-tuan. Sebab kebodohan, kejahilan, kesombongan kita terhadap agama. Na'udzubillah min dzalik. Moga Allah selamatkan kita semua. Amin ya rabbal alamin.
Tetapi orang-orang mana tadi? Bagi orang Islam sehingga tidak dihukumkan seorang itu dengan Islam. Jadi kalau mana-mana orang bersyahadah maka dia Islam lah. Jadi kalau tuan-tuan nak pergi mana, pergi makan restoran Sikandar mana-mana ke nak pergi masuk mana-mana restoran luar negara, nak tahu tuan empunya kedai itu Muslim ataupun tidak, suruh dia bersyahadat. Bukan tengok gambar Kaabah di dinding dia, bukan tengok gambar Madinah di dinding dia, bukan dengan mendengar lantunan ayat-ayat suci Al-Quran, kerana itu semua boleh dilakon-lakonkan. Betul? Kan dah banyak kes dah. Siasat-siasat hukum bukan Islam. Berapa ekor kambing dia dah masuk dalam perut kita dah. Sedap kita kata rupanya bukan ingat Islam dah masa makan, sebelum makan lagi dengan buhurnya, dengan ayat-ayat suci Quran di dindingnya, ada gambar Kaabah, ada gambar Madinah, pakai kopiah. Itulah munafik tadi, berlakon seperti Muslim. Nak tahu dia Islam tak? Dia syahadah. Kalau dia syahadah, garanti Islam dah tu. Kalau dia tipu tu dia dengan Allah lah. Maknanya untuk mengecam seorang itu Islam ataupun tidak, dia boleh syahadah. Bukan dia boleh gantung gambar Kaabah. Bukan dia boleh buka akan lantunan ayat-ayat Quran. Siapa-siapa boleh buka. Benda free. Download mainkan. Kita pun dengar, sedap. Ini kedai Islam. Jom makan. Nasi kandar di sebelah. Kita pun berasa. Selang seminggu keluar berita. Ni macam kedai dia pergi tu. Betul. Mana ni lah kedai. Dah bukan Islam rupanya. Kena tipu. Kena tipu. Tak dengar ni. Kalau dengar dia tahu. Maknanya bukan sekadar menggantung ayat Quran, membuka alunan ayat Quran dia Islam dah. Belum pasti lagi. Yang pasti kalau dia bersyahadah. Mana-mana pun, selekeh-lekeh mana pun, dia mesti boleh bersyahadah. Sebab dia semayang. Yang paling tidak dia mesti boleh syahadah. Dia Islam kan? Gitu. Nanti try sekali. Bang order bang. Order. Syahadah dulu. Syahadah dulu. Muslim tidak? Kalau Muslim, awak mesti boleh bersyahadah. Kenapa awak tak bersyahadah kalau awak Islam? Boleh try anda ni? Pelayan ni. Token, cari token. Mana token? Token. Kemudian tetapi orang-orang dengan seorang itu dengan Islam kecuali ia yang menyebut dengan lidahnya akan dua kalimat syahadat itu. Tetapi orang-orang yang sudah Islam dua ibu bapanya, mana-mana orang yang dah dilahirkan di kalangan ibu bapa yang Islam, tidak wajib lagi mereka itu menyebut ataupun bersyahadah dengan dua kalimat itu. Tak wajib dah. Mana-mana orang yang lahir di kalangan ibu bapa yang Islam, tak wajib dah mengucap dua kalimat syahadah. Tak wajib dah. Itu di sisi mazhab kita Syafi'i. Tak wajib dah. Kerana apa tak wajib dia nak mengucap dua kalimat syahadah? Kerana memadai dengan menurut jua, yakni terpakai dia tu sebagai seorang Islam dengan sebab mewarisi Islam daripada ibu bapa dia. Sebab tu tak wajib dia nak bersyahadat. Ni di luar semayang Dalam semayang wajib rukun. Lama sekarang semayang tak disyahadah pula. Dah pagi tadi belajar kitab Misbah Umur ni, kata kita orang Islam, mak bapak yang dah Islam tak payah syahadat. Namakan tahiyat at-tahiyyatul mubarakatuh salawatu thayyibatu lillah. Syahadah tak ada pula dah. Sebab apa tak wajib? Mak tu jangan tidur. Jangan tidur. Kadang nampak macam tengah menghayati. Rupa lelah. Jangan. Lawan. Habis dah. Jadi faham betul-betul ni tuan-tuan. Ini benda penting ni. Ini benda ramai orang tak faham tuan-tuan. Sebab tu dia tak peduli. Bagi yang dah belajar tahu dah. Maknanya andai katalah dalam hati seperti mana yang saya sebutkan tadi, bertaubatlah kepada Allah. Taubat kepada Allah sungguh-sungguh. Mengaku bersalah sungguh-sungguhnya. Syahadah balik. Syahadah balik ya.
dah tak beriman. Tapi dia jangan bagi orang tu aib kita. Tu aib kita. Itu urusan kita dengan Allah. Urusan kita dengan Allah. Dia Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pengampun. Baru kita tahu. Allah ajar kita baru tahu pentingnya ilmu. Pentingnya ya Allah. Baru tahu. Allah nak ajar dah dulu. Kelalaian kita yang Allah jadikan dulu. Kelalaian kita tu semuanya dengan kehendak Allah. Ada hikmah dia. Inilah di antara hikmah pengajaran yang sangat-sangat terkesan dalam hidup kita. Betapa bahayanya jahil agama. Betapa bahayanya tinggalkan menuntut ilmu. Jadi Allah bagi kita rasa supaya timbul kesedaran yang akan memberi faedah kepada kita, mendidik, memastikan anak cucu cicit kita jangan bermain-main dengan agama. Kena belajar. Sebab bapa dah rasa dah, atuk dah rasa dah, bahaya tak belajar ni. Jadi insya-Allah bermula daripada dia nanti akan ada generasi yang mengambil berat dengan ilmu. Asbab dia dari itu. Tu Allah tak buat benda sia-sia, tuan-tuan. Taat, maksiat semua ada hikmah, ada faedah. Dia Maha bijak kan? Kan Allah tu Maha bijaksana dalam nak mendidik hamba-hamba dia. Allah Maha bijak dalam nak memberi pelajaran, nak memberi pengajaran, nak memberi keinsafan dalam hati hamba-hamba dia. Dia Maha bijak. Jadi jangan dipertikaikan kebijaksanaan Allah. Dan berkata setengah ulama, makna bukan daripada mazhab kita Syafi'i maksudnya. Wajib juga berkata di dalam seumur hidup sekali. Ada ulama pula kata tak peduli dia di kalangan Islam tak Islam, mak bapak dia wajib juga bersyahadah walaupun sekali di dalam hidup dia, supaya lepas, supaya dia selamat daripada tuntutan Allah Ta'ala, seperti mana yang difaham daripada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih. Bersabda ia Nabi sallallahu alaihi wasallam, umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah. Al-hadis. Iqra ila akhiril hadis. Hadis itu panjang lagi ambil separuh, ambil sebahagian sebagai dalil kat sini. Diperintahkan akan daku bahawa aku membunuh akan segala manusia sehingga menyaksi dan mengaku lidah mereka itu bahawasanya tidak ada Tuhan melainkan Allah, hingga akhir hadis. Hadisnya panjang lagi maksudnya. Jadi ulama yang mengatakan wajib mengucap walau sekali seumur hidup tadi berpandukan hadis inilah. Berpandukan hadis inilah. Ada sebahagian ulama yang mengatakan tak peduli mak bapak Islam tak Islam, kita wajib mengucap sekali di luar sembahyang, mengucap sekali selain daripada solat, kerana nak mengesahkan, nak membuktikan yang kita ni orang Islam. Jadi kalau kita tak buat lagi, sunat buat. Sunat buat mana? Aku nak syahadah ni kerana nak mengesahkan aku orang Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dapatlah tu pahala sunat ke? Dapatlah pahala sunat. Beramal makna meraihkan khilaf tu. Jadi bersyahadah di luar sembahyang selain itu. Baik. Jadi nak memahami yang pertama ni kena belajar. Kena belajar betul-betul. Belajar betul-betul supaya kita mengerti dan memahami apa yang kita syahadahkan dan bagaimana cara untuk menjaga, memelihara syahadah. Kena belajar. Apakah benda, apakah perbuatan yang boleh merosakkan syahadah? Yang boleh, makna syahadah ni boleh batal, terbatal. Ada kala terbatal syahadah ni dengan perkataan. Kadang-kadang perkataan yang kita tuturkan ni membatalkan syahadah ni. Contoh dia kata, Allah akan tahu. Contoh. Meskipun dicakap dalam gurau. Dia kata, Allah akan tahu. Batal syahadah. Maknanya jadikan. Nampak tu kena jaga perkataan. Dalam Quran tu semuanya bukan betul. Ada benda yang tak berapa betul dalam Quran tu. Batal syahadah. Allah Ta'ala tu ada tempat dia adil, ada tempat dia zalim. Batal syahadah. Berapa ramai orang kata Tuhan Allah zalim, berapa ramai orang kata hukum hakam Allah zalim. Tu semua kafir, na'udzubillah. Tu serang dia cakap, tu semua kafir. Jaga-jaga tu.
Orang yang jahil dia berani cakap. Orang yang ada ilmu dia takut. Oh, aku tak berani. Minta maaf. Aku tak berani. Yang betul aku ikut, tapi yang salah ni, oh jangan buat pasal. Habis hancur lebu segala pahala amal ibadah itu sebab perkataan tu. Barang siapa murtad, barang siapa syirik, Allah hapuskan. Jadi debu semua amal ibadah. Tak kisah wakaf, tak kisah jariah, tak kisah haji umrah, tak peduli. Padam semua jadi debu. Dan Allah takkan kembalikan. Meskipun dia bertaubat syahadat, Allah tak kembalikan. Dia kena buka buku amal baru. Jaga-jaga. Sebab tu kena takut rosak kita. Takut jadi kafir. Sebab tu balasan Allah. Dia tak sama macam orang kafir nak masuk Islam. Orang kafir masuk Islam segala dosa jadi ampunkan oleh Allah. Zina, judi, minum arak, apa lagi yang dia buat? Allah ampunkan dengan disyahadah. Allah ampunkan segala dosa-dosa maksiat yang dibuat dalam kafir. Dan Allah akan kutip setiap amal kebaikan yang pernah dibuat waktu di kafir. Allah masukkan dalam buku amal. Di waktu di kafir dia buat baik, tolong orang, derma sini, derma sana, buat baik pada binatang, apa macam-macam, dihormat mak bapak adik. Apa lagi? Dia tolong orang fakir miskin, dia tolong orang tua dan sebagainya. Jadi sifat belas dengan orang yang susah. Allah kutip semua amal kebaikan yang masuk dalam buku amalan. Dan segala dosa-dosanya diampunkan oleh Allah. Itu pula kelebihan orang yang kafir masuk Islam. Ada pun orang Islam yang jadi kafir, padam semua. Bayangkan lepas dia kafir itu dia mati. Bayangkan lepas dia jatuh kafir itu dia mati. Apa yang dia nak bawa? Tak bawa apa melainkan dosa. Kalau dia tak syahadah balik, kekal neraka selama-lamanya, takkan keluar dah. Sebab Allah janji dah, Allah akan ampun segala dosa-dosa besar melainkan syirik. Dia kena takut dah. Kena takut. Imam Ghazali kata kena ada perasaan takut dalam hati. Takut jadi syirik, takut jadi murtad, takut jadi kafir. Daripada takut itulah nanti kita nak berhati-hati, nak waspada, nak belajar. Macam kita takut kena saman, kita akan belajar undang-undang buat kita motor. Sebab apa ni belajar semua? Takut kena saman. Betul tak tu? Daripada takut tu akan mendorong kita belajar agar tak terlanggar undang-undang tu. Jadi akidah ni ada undang-undang, syahadah ni ada undang-undang. Jangan langgar undang-undang tu. Mana nak tahu undang-undang tu? Ni dalam kitab ni. Ni undang-undang akidah lah di antara. So belajar baru tahu undang-undang bercakap, undang-undang perbuatan, undang-undang kepercayaan. Bukan boleh buat main sebarang. Tak belajar, dia tak peduli. Aku nak belajar syahadat. Buat apa nak belajar tauhid ni? Kau ingat aku orang kafir? Kau ingat aku orang kafir ke? Kau ingat aku ni tak beriman ke? Yang kau nak ajar aku ni belajar akidah? Kau ingat akidah aku sesat ke? Ni sombong. Sombong. Mari belajar. Kau akan jumpa kesalahan kau dalam akidah. Jangan sombong. Tapi kalau kau tak belajar, kau tak akan jumpa. Kau akan syok sendiri. Bila belajar baru tercengang. Baru tercengang, ya Allah, banyaknya salah. Tak apa dah. Minta ampun sungguh-sungguh dengan Allah. Allah Maha Pengampun. Allah Maha Pengampun. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Okey. Kemudian keduanya daripada 5 rukun sembahyang. Daripada 5 rukun Islam. Iaitu mana? Sembahyang 5 waktu. Sehari semalam. Sembahyang 5 waktu. Sembahyang yang diperintah oleh Allah dan Rasul. Makna sembahyang yang sebenar-benar. Sembahyang yang didirikan dengan kefahaman. Bukan sembahyang sekadar meniru perbuatan orang lain. Rukun Islam ni menunaikan solat. Solat macam mana? Solat yang didirikan berdasarkan pengetahuan. Solat yang didirikan dalam keadaan kefahaman. Dia faham kenapa kena buat begini, kenapa tak boleh buat begitu, apa yang mesti aku kena buat, apa yang mesti aku kena baca, apa yang mesti aku kena niatkan. Tu makna dia. Bukankah masuk dalam syarat sah sembahyang? Yang pertama apa? Mengetahui kaifiat solat. Syarat sah tu. Maknanya kalau kita solat 5 waktu dalam keadaan kita tak faham, tak tahu kaifiat solat, sembahyang kita tak sah. Meskipun pada zahir orang nampak kita sembahyang.
Meskipun pada zahir orang nampak kita qiyam, takbiratul ihram, rukuk, i'tidal, sujud, tapi sembahyang kita tidak sah. Sebab apa? Tak cukup syarat. Syarat wajib sah sembahyang tadi, syarat sah sembahyang, orang yang solat mesti mengetahui, memahami kaifiat sembahyang. Makna dia tahu apa yang nak dilakukan dalam solat ni. Apa yang bersangkut paut dengan solat. Mandi wajibnya, ambil wuduknya, cuci najisnya, niatnya, i'tiqadnya, rukun qaulinya, rukun fi'linya, tutup auratnya, masuk waktunya, ngadap kiblatnya, semua tu dia faham. Bukan dia buat semata-mata buat. Kalau orang tanya sembahyang tu rukun sembahyang dia buat apa, dia tak tahu. Tak sah sembahyang. Tak sah tuan. Tengok dalam kitab Munyatul Musalli. Ada ngaji ya kitab Munyatul Musalli? Khatam dah? Betul. Dia rukun. Kena ngaji. Baru kita tahu. Begitu. Macam mana yang dikatakan orang yang mengetahui kaifiat sembahyang? Ni pecah lubang lah sikit. Begitu. Untuk kita orang awam ni. Untuk kita orang awam. Dengan makna dia beriktikad dalam hatinya, dalam solat ni ada yang wajib, ada yang sunat. Ada bacaan yang wajib, ada bacaan yang sunat, ada perbuatan yang wajib, ada perbuatan yang sunat. Kata ulama, makna dah adalah syarat tu. Syarat tu satu, yang lain belum lagi tu. Yang tu tadi tu, yang pertama tadi tu. Masuk juga dia dalam erti kata orang yang mengetahui kaifiat solat, iaitu nisbah itu orang awam ni, dia beriktikad dalam solat ada perbuatan yang wajib, ada perbuatan yang sunat, ada bacaan yang wajib, ada bacaan yang sunat. Kira dia masuk dah tu. Kira dah ada syarat dah tu. Orang yang mengetahui kaifiat solat. Meskipun kata dalam kitab Musalli tu, dia kata meskipun dia tak boleh nak mengasingkan, meskipun dia tak boleh nak asing. Contoh kita tanya dia, apa yang dalam kaifiat solat ni, apa yang ada? Dia kata dalam solat ni ada perbuatan yang wajib, ada perbuatan yang sunat, ada bacaan yang wajib, ada bacaan yang sunat. Cuba asingkan. Cuba asingkan. Mana contoh perbuatan yang wajib? Dia tak tahu. Mana bacaan yang wajib? Dia tak pasti. Tapi ada. Makna kisah dah tu. Selagi. Jaga dulu. Selagi, bukan celagi. Celagi tu buah asal celagi kan? Lama tak makan dah. Asal celagi. Tahu asal celagi? Asal Jawa. Tapi asal celagi manis kan? Asal Jawa. Asam pula. Buah celagi. Keluar pula air itu. Kita hantu asam itu. Baik, apa tadi? Maksudnya Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kaifiat sebut asal celagi habis gila. Saya tahu tu ada minggu depan yang nak bawa masih. Baik, Allah SWT. Okey. Jadi meskipun dia tak boleh membezakan, dia cuma i'tiqad dalam solat ni ada perbuatan yang wajib, ada perbuatan yang sunat, ada bacaan yang wajib, ada bacaan yang sunat. Akhir cukup dah, ada satu syarat dah tu. Cuma selagi tidak ditukarkan yang wajib menjadi sunat. Jaga-jaga Kalau dia i'tiqad yang wajib jadi sunat, tak sah sembahyang dia. Contoh dia i'tiqad gini. Tadi saya kata, saya tahulah dalam solat ni ada perbuatan yang wajib, ada perbuatan yang sunat. Rupa-rupanya dalam hati saya itu i'tiqad Fatihah itu sunat. Pada saya Fatihah itu sunat. Sami Allah wajib. Contohlah. Adapun yang sunat diiktikadkan wajib, sah sembahyang. Tapi kalau yang wajib diiktikadkan sunat, tak sah sembahyang dia. Meskipun solatnya cukup, dia cukup 4 rakaat, 3 rakaat, 2 rakaat, 5 waktu. Tak sah. Faham tak tu?
Jadi seandainya orang yang solat tadi mengiktikadkan bacaan yang wajib itu dikatakan sunat, perbuatan yang wajib itu dikatakan sunat, tidak sah semayang dia. Meskipun waktu solat dibuat semua, cukup semayang. Yang kita kata, pandai budak ni semayang. Rupa-rupa tuan mempunyai diri tadi, sambil-sambil dia berdiri baca Fatihah. Sunat je Fatihah ni, tapi nak ambil pahala lah, bacalah Fatihah. Tak sah semayang dia. Jadi yang sunat kalau diiktikadkan wajib tak apa. Jangan yang wajib diturunkan martabat menjadi ini tak sah. Okay. Oh, macam tu. Macam tu lah. Macam mana lagi? Macam tu lah. Bukan sekadar mendirikan solat asalkan buat. Bukan asalkan buat. Kan Nabi bersabda, "Hendaklah sembahyang seperti mana kamu melihat aku sembahyang, mana seperti mana yang kau gerti, yang kau faham, yang kau tahu bagaimana perbuatan aku solat." Macam itulah. Zahir batinnya, bukan zahir dia. Macam mana perbuatan Nabi SAW waktu solat? Belajar fiqh Syafi'i. Belajar fiqh Syafi'i lah. Jangan belajar fiqh yang lain-lain lah. Yang Hambali biarlah Hambali, yang Maliki biarlah Maliki. Yang Hanafi biarlah Hanafi ni. Kita ni bermazhab Syafi'i. Wajib berpegang dengan salah satu daripada 4 mazhab no. Jangan ikut ustaz-ustaz yang tak ada mazhab no. Ikut bahawa dia tolak ijma', dia tolak qiyas, dia pakai Quran dan hadis semata-mata. Kita wajib bermazhab Imam Syafi'i. Jadi belajar fiqh Syafi'i. Cara wuduk di sisi Imam Syafi'i. Mandi wajib macam mana? Jangan belajar yang lain. Tayamum contohnya, tayamum di sisi mata kita macam mana? Jangan ikut yang lain tu atas ni pun jadi. Yang lain tu atas ni boleh jadi. Ramai yang ikut lah. Ngaji dengan YouTube. Ngaji dengan YouTube. So datang kuliah tahu. Kata apa nak susu-susu habis kuliah? Ilmu hujung jari je. Tu mendapat kau. Kena ngaji tu betul. Jangan jadikan media tu tempat belajar. Itu sambil-sambil boleh lah. Lagi satu, kita kena ada ilmu sebab dalam tu macam-macam ada. Yang sesat, yang tak sesat. Yang Wahabinya, yang Syiahnya, yang liberalnya. Macam-macam ada dalam tu. Jadi kita ni kalau tak ada persiapan yang betul, tak mustahil akan terikut dalam banyak-banyak tu ada. Silap-silap, campur aduk jadilah. Jadi kacau bilau dah kita. Yang tu pun ambil, yang tu pun ambil, yang tu pun ambil, habis. Jadi rojak. Ngaji lah. Mazhab Syafi'i, fiqh Syafi'i. Besok dah kerti, dah faham, dah pandai, nak belajar fiqh 4 mazhab. Boleh tak kan? Nak dengar-dengar. Tapi yang mengajar fiqh 4 mazhab ni pun biarlah cerdik. Jangan syarah-syarah tinggal dogo-dogo macam tu. Kita tadi tuan-tuan dah dengar cara ambil wuduk di sisi mazhab kita Syafi'i, Hanafi begini, Hambali begitu, Maliki begitu. Jadi itu sekadar panduan. Kita Syafi'i mesti ikut cara Syafi'i. Ni dah sebut mazhab ni, sebut mazhab, lepas tu tinggal kan. Kita mengaji, makna boleh lah tu yang jadi dia tu. Kita akan pandang yang mudah yang mana, kita akan ambil tu. Kena pesanlah kita meskipun dah tahu mazhab-mazhab ni cara dia berwuduk, cara dia solat, rukun dia solat berbeza dengan kita, itu sekarang ilmu, pengetahuan. Ada pun kita yang bermazhab Syafi'i mesti buat macam ni. Jangan tiru macam dia orang tu. Kena pesan macam tu. Ni beli buku 4 mazhab, baca sendiri. Beli buku baca sendiri. Tahu. Pun tipu. Bahaya bahaya kan. Cara ambil wuduk ikut Syafi'i, cara batal wuduk ikut Hanafi pula. Wuduk kebal nak kebal tu kat Mekah tu. Sini tak ada kebal-kebal dah. Faham tak? Ni bawa sampai ke Malaysia, kebal apa? Elok pegang bini dia. Tak apa, tak batal wuduk kat Mekah itu mana dia? Tu suruh ngaji tuan-tuan. Suruh ngaji. Jangan sombong, nanti kena tipu. Dia kata waktu Mekah itu boleh, waktu tawaf tu boleh dia pegang tangan bini. Tak batal wuduk pun. Tak apa masalahnya. Itu waktu darurah. Jangan ikut sedap kita.
tempat yang disuruh tempat yang darurat kita nak samakan dengan tempat yang berlapang-lapang macam ni mana boleh. Tapi kita dah tu yang mudahnya. Kita dah jenis pemalas hangit ambil wudu. Kan bersentuh kan kena marah. Awak tak apa, saya ada wudu kan. Kenapa sentuh ni? Marah gitu. Sebab kita malas ambil wudu. Dapat pula ada ustaz kata tak apa. Sedang elok lah. Oh, memang muafakat lah dengan nafsu kita yang pemalas tu. Ni yang betul lah, ni yang betul. Habis ngajilah biar faham. Mana besar lagi pula dah. Tu sembahyang. Kena belajar syaratnya, rukunnya, sah batalnya. Barulah boleh mendirikan solat. Pada zahirnya, bacaannya macam mana, rakaatnya macam mana, tumakninahnya macam mana, kemudian hati macam mana pula. Nabi SAW waktu dia solat macam mana? Hati dia dengan Allah. Hatinya bersih. Kita hati kotor. Hati kotor. Zahirnya dah ikut dah. Macam perbuatan Nabi. Qiyam, rukuk. Pakai minyak wangi, bersugi. Ikut dah tu. Tapi hati tak ikut pula dah. Bawa dengki dalam sembahyang. Allah tahu tak kita bawa hati yang dengki dalam solat? Allah tahu. Tak elok ni orang ni. Orang ni tak elok ni datang menghadap aku dalam keadaan bawa kotor dalam hati dia. Tapi zahir wangi dah. Pakai minyak wangi. Bukan main wangi, semerbak. Rupa hatinya busuk. Hati busuk bawa dalam solat. Bawa dendam dalam solat. Kena cuci. Sebab tu kena faham solat ni. Sebab tu kita tak dapat faedah solat ni. Sebab barangkali kita hanya mengikut zahirnya sahaja. Mengikut solat Nabi yang zahir. Adapun batin kita tak ikut. Batin Nabi, hati Nabi bersih. Waktu solat. Sebelum solat, dalam solat bersih. Tak ada hasad, tak ada dengki, tak ada ujub, tak ada riak, tak ada takabur. Tak ada risau, tak ada bimbang tentang dunia. Hati kita waktu solat zahir bagus dah, berserban, berjubah, berselendang, bersugi, minyak wangi. Ikut dah. Bacaannya betul dah. Tumakninahnya betul dah. Rukunnya cukup dah. Tapi hati tak ikut lagi. Dengki, bawa dengki dalam solat menghadap Allah. Bawa dendam dalam hati dalam solat. Bawa sangka jahat dalam solat. Allah tahu hati kita sedang bersangka jahat dengan seseorang waktu kita solat. Bukankah Allah Ta'ala tahu benda yang ada dalam hati? Betul tak? Dah belajarkan hari itu sifat ilmu Allah. Mana kita nak lari? Ke kita nak tipu Allah dengan keterampilan kita? Allah tahu hati kita. Tak kisah lelaki perempuan sama. Sebab tu kena faham betul-betul. Sebab tu dalam kitab Munyatul Musalli tu dia kata, sebelum solat tu, waktu sambil-sambil ambil wuduk tu, istighfar, bertaubat kepada Allah. Isyarat kepada nak bersih. Nak ngadap Allah ni kena bersih zahir batin. Bukan kena letak sekejap. Bukan tinggalkan sekejap. Dengki tu ambil jap letak tepi sejadah. Kadang lepas solat ambil balik. Dendam ambil letak tepi sejadah jap. Hasad dengki letak sekejap. Kalau lepas salam, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ambil balik. Bukan tuan-tuan. Allah tahu kita nak ambil balik benda tu. Allah tahu hati kita tak putus nak meninggalkan benda tu. Allah tahu yang kita ni orang yang solat tapi pendengki. Orang yang solat tapi pendendam. Orang yang solat tapi suka bersangka buruk dengan orang lain. Na'udzubillah min dzalik. Kena faham betul-betul. Barulah insya-Allah nanti akan dapat faedah daripada solat. Allah akan cegah daripada perbuatan keji dan mungkar zahir dan batin. Ni timbul soalan, kenapa dah solat-solat tak jadi baik? Sebab tak ikut. Kalau ikut seperti mana yang Allah suruh, pasti akan dapat apa yang dijanjikan oleh Allah. Allah tak mungkin janji. Tapi oleh kerana kita solat tadi tanpa ilmu, itulah jadi dia. Tahajud, mengumpat tak tinggal. Qabliyah ba'diyah, berdendam. Kan tak sung tu. Kan tak sung tu. Tak sajak tu ataupun tak selari tu. Jadi kena bersihkan hati.
Kena cabut, buang benda-benda tu. Sebab kita ni solat, khususnya dalam solat lah. Bukan maksud dalam solat je kena bersih. Solat ni nak mengajar kita bersih zahir batin. Maknanya di antara Zuhur tadi dah cuci dah zahir batin dah. Tak ada dah hasad, dengki, dendam, ujub, riak, tak ada dah dalam hati waktu zuhur. Kena jaga sampai asar nanti. Sebab asar nanti nak menghadap Allah lagi. Jadi secara tak langsung daripada zuhur sampai asar berapa jam tu? Dia duduk dalam bersih. Kadang di antara asar nak nunggu maghrib pula, jaga lagi. Sebab dia ingat nanti kadang nak menghadap Allah. Waktu maghrib, aku kena pastikan zahir batin aku bersih. Bersih lagi, dah berapa jam tu? Daripada zuhur sampai maghrib. Kan maghrib isyak pula. Isyak ke subuh pula. Jadi dalam sedar tak sedar, hamba ni nanti dia tak sedar, dia dah duduk dalam kebersihan 24 jam. Begitu. Kena buat. Tak ada faedah. Apa yang kita dapat bukan kaya pun jadi dendam ni. Kaya. Dengan berdengki, dengan berjahat sangka, dengan berdendam, kaya kan? Boleh kereta baru, boleh beli kereta baru, rumah baru ke? Tak boleh. Apa yang kita dapat? Nak puaskan hati. Sebenarnya bukan memuaskan hati, memuaskan syaitan yang ada dalam hati kita. Memuaskan hati, memuaskan syaitan yang ada dalam hati kita. Sudah dah. Tak ada untung pun yang kita dapat. Solat tapi Allah benci. Solat tapi Allah benci. Puasa tapi Allah benci. Qiyamul lail tapi Allah benci. Mengaji tapi Allah benci. Buanglah. Sebab tu dipanggil sifat mazmumah. Sifat yang dibenci oleh Allah apabila duduk dalam hati seseorang. Tak peduli. Duduk dalam hati orang mengaji, Allah benci orang mengaji. Duduk dalam hati orang mengajar, Allah benci orang mengajar. Sebab tu panggil sifat mazmumah. Sifat yang Allah benci. Duduk pada siapa, Allah benci orang tu. Tak peduli. Kan tadi dah beritahu, kita tak ada kepentingan pada Allah. Langgar undang-undang dia benci. Dia tak peduli kau sembahyang malam 300 rakaat, tapi dalam hati kau ada dendam, ada sangka buruk, Allah benci kau. Kita tak ada kepentingan, kita tak ada keistimewaan pun pada Allah. Jangan kita anggap aku ni orang sembahyang banyak, tahajud banyak, derma banyak, wakaf banyak, apa salah kalau ada dengki sikit-sikit. Dan Allah tak peduli. Allah tak peduli kita siapa. Kena buang. Sebelum solat kena buang. Waktu solat tu kena yakin Allah sedang perhati hati kita. Waktu solat tu Allah sedang tahu, Allah sedang mengetahui keadaan hati kita. Masih ada dengki dengan orang, masih ada dendam dengan orang, masih ada tak puas hati dengan orang. Banyak lagi orang yang kita tak maafkan lagi. Kan kita elok pada pandangan Allah tu. Tapi zahir ni nampak bagus dah. Rukuk, sujud, Allah pendendam, Allah sangka jahat pada orang tak habis-habis. Sujud Allah. Orang tengok hebatlah. Orang bolehlah kita tipu. Pernah ada satu cerita. Ada orang ni dikagum dengan seorang buat ibadat. Dia kata berdirinya lama, khusyuk, bacaannya panjang-panjang. Lepas solat orang ni macam terpegun lah. Terpegun tengok amal ibadat. Dia kata kau tak payah nak terpegun lah dengan aku. Iblis tu banyak ibadat tapi akhirnya sesat. Jadi kau tak payah nak kagum dengan ibadat aku. Yang kau tengok berdiri lama, kau tak payah nak kagum. Sebab iblis tu ibadatnya lagi banyak, umurnya lagi panjang, tapi mati dalam kesesatan. Sama ada lelaki, perempuan kena faham. Itulah rukun Islam ini kena belajar, bukan menghafal saja. Kalau sekarang menghafal, siapa boleh baca? Semayang 5 waktu. Semayang yang macam mana? Semayang macam mana yang ada dalam rukun tu? Rukun Islam, sembahyang yang macam mana? Kena tahu. Itulah jadi sembahyang yang macam tu. Mengikut syarat dan rukun zahir dan batin, barulah dipanggil mendirikan solat. Barulah akan dapat faedah daripada solat. Paling tidak, kalau dulu sebelum dia menyempurnakan solatnya, dia akan berdengki, berdendam dengan seronok. Tapi setidaknya bila dia nak diberi manfaat oleh Allah, nanti lama-kelamaan dia akan rasa bersalah nak buat benda. Meskipun dia buat, tapi dah ada rasa bersalah, dia dah rasa tak betul nak sedap lah. Berasa macam tak kena. Tu nak baik lah tu. Allah nak baikkan dia tu. Nanti lama-kelamaan dia akan buang.
Dia akan datang rasa gelisah dulu. Macam tak kena. Aku ni solat tapi dengki dengan orang. Macam tak kena. Nanti lama-kelamaan dia jadi baik. InsyaAllah. Perbaiki solat. Sebab tu dia kata perbaiki solat. Sebab tu solat 5 waktu ni tak ada alasan bagi siapa pun meninggalkan. Mesti dia judi, dia kaki judi, dia wajib memperbaiki sembahyang dia. Dia kaki judi, dia wajib solat 5 waktu dan mendirikan solat 5 waktu, mendirikan solat seperti yang disuruh oleh Allah. Bila dia ni seorang penjudi, peminum arak, penzina, pendedah aurat, apa lagi? Ikutlah. Tapi kalau dia solat mengikut syarat dan rukun, insya-Allah dia akan tinggalkan benda-benda itu. Faedah daripada solat tadi. Sebab tu solat ni tak boleh ditinggalkan oleh siapa-siapa pun. Solat bukan untuk orang baik. Solat untuk orang yang nak jadi baik. Solat untuk sekian Muslim. Tak peduli siapa pun, ahli maksiat wajib solat. Masuk waktu wajib solat. Ahli maksiat minum arak dia wajib belajar solat. Daripada solat itulah nanti solat yang berkualiti tadi tu, solat yang diterima oleh Allah itulah. Daripada tu dia akan dapat faedahnya apa tadi? Mencegah dirinya daripada perbuatan Allah akan bagi pertolongan kepada dia. Allah akan bagi pertolongan. Seberat mana pun sebelum tu dia nak tinggalkan, bila datang pertolongan Allah, mudah ditinggalkan. Kalau tak sebelum tu bukan main payah nak tinggal, tapi bila dah datang pertolongan Allah, tak jadi masalah. Seberat mana pun jadi ringan. Tapi kalau tak datang pertolongan Allah, seringan mana pun takkan boleh buat kalau Allah tak tolong. Sebab tu jaga solat. Siapa pun solat jangan tinggal. Dia dah aurat. Solat. Tapi pastikan solat yang betul lah. Bukan solat tadi tu, bukan solat yang asalkan solat, itu takkan merubah kita. Solat yang betul-betul, belajar. Kemudian 3 minit lagi. Belajar solat, belajar fiqh tu. Solat tu. Dia akan ajar kita daripada bab taharah lagi. Kadang-kadang solat kita tu tak dapat faedah sebab salah dia taharah lagi. Cara bersuci lagi kantoi dah situ. Sebab tu kita semak balik. Dia belajar fiqh tu. Belajar bab cuci najis. Kadang pakaian kita pakai bawa solat tak suci. Memang bersih tapi tak suci sebab cara basuhnya salah. Walaupun syarat rukun dalam sembahyang tadi cukup dah. Rukun 13 dia buat. Lillahi ta'ala dah, kerana Allah dah. Ikhlas dah, bukan nak tunjuk ke orang. Tapi tetap Allah tak terima. Sebab apa? Bawa pakaian Jadi banyak benda. Sebut solat, tapi ilmu yang sangkut paut dengan solat ni banyak. Dalam solat nak kena pakai fiqh, dalam solat nak kena pakai tasawuf, dalam solat nak kena pakai tauhid. Dalam solat nak kena pakai tajwid. Jadi mau tak mau sebab tu kata ni tadi 4 ni ilmu fardu ain. Namanya solat tapi boleh himpun pelbagai ilmu dalam tu. Kita tak nak belajar fiqh, tak nak belajar tauhid, tak nak belajar tasawuf, tak nak belajar tauhid ataupun tauhid. Apa kita nak dirikan solat dengan apa? Nak dirikan solat dengan kepahaman mana? Nafsu lah apa lagi? Waktu penting ni fiqh ni, tauhid ni, fiqh ni nak ajar kita syarat rukun sahabatan sembahyang. Tauhid ni nak pastikan akidah kita betul dengan Allah. Tasawuf ni nak bersihkan tadi tu. Nak pastikan hati kita ni suci, bersih daripada sifat yang dibenci oleh Allah agar hasil ikhlas. Tajwid nak kena pastikan, belajar nak memastikan bacaan yang kita baca tu betul. Bila ada 4 ilmu ni, betul lah solat ni insya-Allah. Tapi kalau tak peduli nak belajar 4 ni, heboh nak belajar benda lain, apa nak jadi solat ni? Solat, tahu solat tu wajib. Berhenti RNR solat. Takut tinggal, tapi malang cara buatnya tak betul. Ketiganya memberi zakat. Mari belajar. Mari belajar, mari belajar. Ni ayat apa? Sekali. Dah. Dia tarik. Warna buka nak bagi minum kita nak bagi. Tuang dah. Rasa macam haus pula duk jerit-jerit lah. Bismillah. Tapi tak apa ke tuan-tuan tengok ni? Ada dalam dia yang telan-telan idea ni. Bismillah. Tamam Bismillah. Ni tambah setengah jam lagi ni. Tambah setengah jam lagi. Ni segar nak minum.
Yang ketiganya memberi zakat. Jadi bagi mana-mana orang yang bersangkut paut dengan nak bayar zakat, wajiblah dia belajar bab zakat. Supaya dia dapat menunaikan zakat dengan cara yang betul, supaya zakat yang diberikan tu sah. Sehingga menggugurkan kewajipan zakat bagi diri dia. Sebab kalau tak belajar bab zakat ni kan kita main bagi je. Padahal ni wajib kita nak keluar zakat ni, tiba-tiba kita bagi pula kepada yang bukan asnaf contohnya. Maknanya tak tertunai, dia jadi sedekah biasa je. Maknanya masih lagi tercatat kita tak bayar zakat lagi. Di sisi Allah catat tak bayar zakat lagi. Padahal kita dah bagi. Tapi oleh kerana tak ada ilmu tadi main bagi je. Bagi zakat kat ibu tinggal, mana boleh? Bagi zakat kat ibu kena tinggal. Ibu kena tinggal. Mana sah? Mana dalam kampung ni ada tak ibu tunggal. Suau nak bagi zakat. Mana sah? Dalam ni kampung ni ada anak yatim tak? Anak yatim. Ni nak bagi zakat ni. Mana sah? Kecuali ibu tinggal, bapa tunggal, bapa kena tinggal. Ikatlah. Dia bersifat dengan asnaf. Dia bapa tunggal, tiba-tiba imam masjid lantik dia jadi apa namanya? Amil. Dia boleh terima zakat atas nama amil zakat. Bapa tunggal, ibu tunggal boleh terima zakat atas nama fakir miskin, bukan atas nama ibu tunggal, bukan atas nama janda, bukan atas nama duda. Faham? Bukan anak yatim boleh terima zakat atas nama fakir miskin, bukan atas nama anak yatim. Ni banyak tak tahu. Kadang dia anak yatim tapi dia kaya, dia ada harta. Faham tak tu? Ibu tunggal, gelang lipang sampai pangkal lengan. Ibu tunggal, tapi dia selak. Ya, Assalamualaikum. Ya ada pun nak cari apa ni? Bagi zakat. Dia pun tak peduli nak bagi zakat. Nengok ni. Zakat apa? Berseli kat lengan dia. Tu tangan kiri, tangan kanan tak tengok lagi. Ibu jari kaki pun pakai. Cincin juga. Punya kaya. Makna belajar. Tak nanti kerang, nanti hari kiamat. Ya Allah, aku dah bayar zakat. Rupa tak sah dulu lagi. Belajar. Belajar buat zakat lah. Keempatnya puasa di bulan Ramadan. Berpuasa kena belajar buat puasa yang macam mana yang dimaksudkan. Kemudian yang kelimanya menunaikan ibadah haji ke Baitullah bagi mereka yang kuasa kepada Baitullah akan jalan. Apa yang dimaksudkan dengan orang yang berkuasa? Apa yang dimaksudkan dengan orang mampu, tak mampu macam mana? Tu belajar bab haji pula. Dalam tu nanti diceritakan secara khusus, secara detail. Sebab tu dalam banyak-banyak ni, dalam banyak-banyak ni tuan-tuan, mana yang orang ramai belajar? Haji lah. Dalam rukun Islam ni, yang 5 ni, yang orang takut tak nak belajar ni haji. Haji dan umrah ni. Bukan main. Macam tu orang pergi belajar. Kursus tu belajar lah tu. Sampai rela jaga parking. Ni ada. Ada rela jaga parking kat luar. Mana ada. Sebab ni bukan haji. Ni akidah. Tak kena bayar. Haji kena bayar. Berapa ribu? 30? 31? Innalillahi. 31,000 jangan main-main kalau tak sah, rugi. Bukan rugi pahala, rugi duit. Itu yang pergi kursus tu. Kena kursus. Kita keluar 31,000. Tak pergi belajar, naiklah. Duit bukan senang nak cari. Jadi kena belajar. Barulah haji kita tu sah. Barulah tak rugi. 31,000. Ini akidah mana dia kena bayar. Sembahyang 5 waktu mana dia kena bayar. Sebab tu kan tak peduli nak mengaji. Sebab kalau tak sah pun tak rugi. Betul? Betul ke tidak? Betul. Cuba solat 5 waktu ni kena bayar 30,000, kena bayar 40,000, pasti ramai orang datang mengaji. Sebab takut nanti kalau tak sah rugi, duit dah keluar banyak. Kalau seandainya haji umrah ni tuan-tuan tak kena bayar, percayalah orang takkan peduli tentang kursus haji umrah. Orang takkan peduli sungguh.
Padahal ni akidah ni nombor 1 lagi besar daripada haji lagi. Tapi orang tak peduli nak belajar. Walaupun free. Fikir-fikirkanlah. Fikir-fikirkanlah. Itulah tabiat perangai masyarakat kita. Kalau jenis keluar duit banyak, kena belajar. Kalau jenis free-free macam ni, akidah free, sembahyang free, puasa free, tak payah belajar pun tak apa. Tak kena bayar pun. Gitu. Betulkan balik. Tak kisahlah bayar tak bayar, belajar. Sebab ni takut tak sah ibadat kita. Bukan masalah duit. Macam mana kita risau haji umrah tak sah, begitulah kena risau juga amal lain ditolak tak diterima oleh Allah. Jangan risau haji Allah tak terima je. Kena risau juga akidah Allah tak terima. Kena risau juga solat kita Allah tak terima dan sebagainya. Itulah nanti perasaan risau amal tak diterima oleh Allah, itulah yang akan menarik diri kita nak belajar bersungguh-sungguh. Insya-Allah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, buniyal islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, wa iqamis salah, wa ita'iz zakah, wa shaumi ramadhana, wa hajjil baiti man istata'a ilaihi sabila. Tu kita tengok. Orang pergi kursus haji tu, ramai yang tak ngaji fardu ain. Orang yang pergi kursus haji, kursus umrah tu, ramai yang tak mengaji fardu ain. Dulu ada seorang datang, "Ustaz, boleh tak tolong ajar saya tauhid? Saya nak pergi haji minggu depan." Ajar ringkas-ringkas, Ustaz. Banyak cantik muka kau nak belajar ringkas-ringkas. Kau ingat tauhid ni ilmu apa? Macam tu. Maknanya kalau tak pergi haji, tak payah belajar lah tauhid. Tengok, dia punya pemikiran ni macam tu. Macam-macam jenis ada. Ada nak belajar tauhid seminggu. Apa nak dibaca kan? Kau ambil lagi kitabnya putus stik, kau baca sendiri. Ikut sedap-sedap je. Janganlah. Apa pun ibadat mesti kena belajar sungguh-sungguh. Supaya apa? Allah terima. Kalau tak penat kita buang masa. Ada pula ibadat yang korbankan harta. Macam tadilah, umrah haji kena korban harta pula, bukan sikit. Yang tak korban harta pun korban masa dan sebagainya. Hendaklah kita buat, pastikan cara buatnya betul, sah diterima oleh Allah. Nanti kita akan dapat faedah hanya dunia dan akhirat. Insya-Allah. Cukuplah sekadar itu. Muka surat 8. Berhenti muka surat 8 lah. InsyaAllah, mudah-mudahan kita doa pada Allah dengan keberkahan majlis ilmu kita, dengan keberkatan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berkat menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan semua yang hadir, sekalian yang mengikuti yang hadir, Allah bersama Sayyidina Muhammad mendapat kelebihan-kelebihan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mana-mana mereka yang ikhlas menghadiri majlis ilmu, mendengar ilmu. Dan sekalian antum semua mudah-mudahan dipanjangkan umur yang berkah. Dengan maksudnya umur kita tu, masa kita tu terisi dengan amal kebajikan yang diterima oleh Allah. Mudah-mudahan antum semua direzekikan, diluaskan rezeki yang halal lagi berkah. Apa maksud rezeki halal berkah? Rezeki tadi, nikmat tadi tu boleh memudahkan urusan kita untuk mendekatkan diri dengan Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi waktu yang berkah. Mudah-mudahan Allah lahirkan di kalangan kita, keturunan kita hingga kiamat besok, anak-anak yang soleh, yang solehah, bertakwa, berjaya dunia dan akhirat. Mudah-mudahan ada di kalangan kita, anak-anak kita, keturunan kita yang dilantik oleh Allah menjadi kekasih-kekasih Allah, wali-waliullah. Mudah-mudahan nanti dapat kita menumpang syafaat mereka di hari kiamat. Jangan putus asa, belajar sungguh-sungguh. Minta Allah Ta'ala bagi kita taufik, bersungguh-sungguh mengaji, istiqamah, betulkan niat kita. Dan jangan lupa pakak-pakak ajak rakan-rakan kita, kawan-kawan kita, adik-beradik kita, ajak mengaji. Ajak saja. Promosi saja. Setiap usaha kita tu masuklah dalam kata orang nak tolong agama, pasti akan dibayar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Orang peduli, orang tak peduli, jangan dipedulikan. Yang tentu Allah, yang pasti Allah akan bagi setiap perbuatan baik kita, niat kita nak tolong agama, nak bantu agama, pasti dibayar oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan syurga besok. Mudah-mudahan dikabulkan segala doa, segala hajat yang tersurat, yang tersirat,
yang baik-baik, moga dikabulkan oleh Allah, dipermudahkan segala urusan antum semua dunia akhirat. Dia kata ada yang sedang diberi ujian oleh Allah, sakit dan sebagainya, mudah-mudahan diberi kesehatan, kesembuhan, dan ditunjukkan jalan-jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala, ditolong oleh Allah. Insya-Allah, amin ya rabbal alamin. Cukuplah sekadar itu, minta maaflah salah silap, kekurangan. La haula wala quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma rabbana fa'na bima 'allamtana, rabbana 'allimna alladhi yanfa'una, rabbana faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina ma ahli qutri unsa wa dzakar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allah